Baik, salam sejahtera. Apa khabar semua? Cikgu harap anda semua berada dalam sihat-sihat belaka. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Hari itu kita dah habis bahagian 3.1. Hari ini kita akan pergi kepada bahagian 3.2 dan 3.3. Alright, so kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, so bahagian 3.2 pencemaran alam sekitar. So tajuk ataupun topik hari ini anda dah biasa, dah pernah dengar, dah pernah belajar pun semasa anda di tingkatan yang sebelumnya. Alright, kita refresh baliklah sedikit tentang pencemaran alam sekitar. Okey. Alright, so jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Alright, so kita tengok apa maksud pencemaran alam sekitar ni. So, pencemaran alam sekitar ni merujuk kepada perubahan dari segi fizikal, dari segi kimia ataupun biologi yang tidak dikehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Okey. Alright, so pencemaran alam sekitar ni menyebabkan kemudaratan, maksudnya membawa benda yang tak bagus dan ketidakselesaan kepada semua hidupan. So bukan sahaja manusia tetapi kepada tumbuhan, haiwan, mikroorganisma, semua benda hiduplah. Okey. Pencemaran alam sekitar boleh juga menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat, pemanasan global, hujan asid dan sebagainya. Okey. So masih ingat tak ada berapa jenis pencemaran alam sekitar yang anda dah belajar? Refresh balik. Right, so ada berapa? Right, kita tengok. Jenis-jenis pencemaran alam sekitar yang seharusnya anda tahu dah. So ada 4 jenis pencemaran alam sekitar. Kita ada pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air dan pencemaran terma. Terma ni merujuk kepada haba. Okey? Right, kita tengok satu persatu. Pencemaran udara. Tengok pada gambar raja anda dah tahu. Okey, so yang ni semuanya datang daripada bukan semua datanglah. Semua ni contoh-contoh pencemaran udara yang boleh berlaku di sekitar kita. Okey, so pembakaran bahan api fosil. Bahan api fosil di sini ialah sama ada petrol ataupun diesel ataupun petroleum lah. So biasanya yang ni merujuk kepada petroleum ataupun arang batu. Okey, pembakaran bahan api fosil dan biogesim, gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau, dan pelbagai jenis gas toksik seperti sulfur dioksida ke dalam udara. So gas rumah hijau ni biasanya merujuk kepada gas karbon dioksida lah. Okey, right. Gas sulfur dioksida ni biasanya datang daripada kilang-kilang kenderaan. Okey. Pencemaran udara semula jadi. Contohnya letusan gunung berapi yang berlaku di sinilah letusan gunung berapi. Pembakaran hutan, yang ni pembakaran hutan yang semula jadi. Bukannya disebabkan oleh kecuaian ataupun kelalaian manusia. Mungkin musim kemarau. So hutan tu disambar petir. So terbakarlah. Okey. Alright, ribut debu. Ribut debu jarang berlaku di sini, biasa berlaku di kawasan yang kawasan gurun. Okey. Right, sisa organik yang mereput. Yang ni biasalah. Okey. Right, pencemaran udara lagi. So pencemaran udara buatan manusia, tadi yang semula jadi, yang ni buatan manusia, contohnya gas exhaust daripada alat ataupun kenderaan bermotor, relau bagas yang macam ni lah. Contohnya, yang ni kilang-kilang relau bagas yang kita bakar. Stesen jana kuasa terma, yang ni. Industri dan tapak pelupusan sampah, kawasan-kawasan tapak pelupusan sampah. Semua ini menghasilkan gas. Okay. Pencemaran air pula, nampak dari gambar raja. So, yang ni adalah kawasan pantai, di mana minyak-minyak ni, tumpahan minyak lah. Alright, yang ni adalah tengok air dia, air daripada kilang-kilang. Air bukan jernih dah, air dah kotor. So yang ni semburan. Kita tengok pencemaran air. So sisa
sisa-sisa air ataupun sisa-sisa domestik seperti deterjen. Tahu deterjen kan? Yang kita guna untuk basuh baju. Dan kumbahan adalah sama ada air kencing ataupun air besar anda. Sisa-sisa pepejal seperti sampah sarap, bahan buangan industri seperti grease. Itu bahan-bahan kimia juga digunakan dalam pertanian seperti baja kimia yang disebut tu baja ataupun racun perosak. Semua ni bahan-bahan ini, sisa-sisa ini akan masuk dalam air, termasuk dengan tumpahan minyak. Okey, pencemaran tanah pula merujuk kepada penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Alright, sebab yang ni boleh masuk dalam tanah kan? Okey. Pengurusan sisa pepeja yang kurang sesuai, sisa pepeja contohnya yang ni, gambar raja yang kedua, terdapat banyak saki-baki, alat-alat komponen elektronik, contohnya monitor, CPU, plastik-plastik yang kita tak guna tu, wire-wire yang kita tak guna tu kita longgokkan. Yang tu pengurusan sisa pepeja yang kurang sesuai, hujan asid, sisa nuklear, yang bawah tu sisa nuklear lah. Ya, nuklear, bahan-bahan nuklear ni bertaburan. Okey. Dan sisa elektronik yang tengah-tengah ni sisa elektronik lah. Okey, semua ni kalau dibuang merata-rata tempat dia akan menyebabkan pencemaran tanah. Okey, pencemaran terma pula. Yang ni contoh penyah hutanan, kita tebang hutan secara berleluasa. Yang kedua, aktiviti perindustrian. Contoh dua gambar aja di sini, perindustrian, pembakaran bahan api dalam kenderaan ataupun mesin. Okey, so semua itu akan menyebabkan pencemaran terma sebab dia menghasilkan haba. Okey, right. Tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Kita tengok. Alright, so pencemaran air daripada sisa domestik, pencemaran udara pun. Okey, tak apa, kita tengok nanti. Indeks pencemaran udara IPU merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara manakala, yang tu IPU lah, manakala BOD, Biochemical Oxygen Demand pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. So kalau udara kita gunakan IPU, indeks pencemaran udara, yang biasa kita baca mungkin tahun-tahun lepas di mana berlaku jerebu, kan ada indeks IPU dalam udara kan, lebih berapa ratus, sekolah akan cuti dan sebagainya, yang itulah IPU. Untuk air pula kita gunakan BOD. Okey, alright, kita tengok tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okey, so satu istilah penting dekat sini ialah eutrofikasi. Eutrofikasi ialah respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Dari mana datangnya ion fosfat, ion nitrat ini? Yang ni datang daripada deterjen, bahan pencuci yang kita guna, daripada baja yang kita guna untuk pertanian, dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Akuatik maksudnya kena sampah-sampah ni ataupun ion fosfat, ion nitrat ni kena masuk dalam kawasan air, sama ada kolam ke, parit ke, ataupun sungai. Okay, right. So eutrofikasi ini akan menyebabkan pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Maksudnya ion nitrat tadi masuk dalam air, ion nitrat ini sesuai untuk pertumbuhan alga, so alga akan bertumbuh dengan cepat. Okay, right. So kesan negatif ialah termasuklah pengurangan kandungan oksigen dalam air yang boleh menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik. Alright, so cerita dia macam ni. Eutrofikasi ni, ion tadi, ion fosfat dengan nitrat tadi masuk dalam air, alga akan tumbuh dengan pesat. Alga ni akan menutup permukaan bumi sebab alga adalah contoh tumbuhan. So dia perlukan cahaya, dia akan tumbuh atas air. Kalau tumbuh atas air tu, dia akan menyekat sinaran cahaya ke bawah dasar kolam ataupun dasar sungai. So tumbuhan-tumbuhan yang tenggelam akan mati sebab kekurangan cahaya. Tumbuhan yang tenggelamnya mati itu akan mereput. Kalau mereput, mikroorganisma akan datang.
Kalau mikroorganisma datang tu, maksudnya dalam air tu ada banyak mikroorganisma. Mikroorganisma akan menggunakan oksigen yang terlarut dalam air. Lama kelamaan kolam ataupun sungai itu akan kekurangan air dan kekurangan oksigen dalam air, dan last kali tumbuhan ataupun haiwan akuatik semuanya akan mati sebab oksigen yang terlalu rendah. Okey, alright, kita tengok seterusnya. Biological Oxygen Demand, BOD. Okay, apa maksud dia? Right, BOD ini adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. So, berapakah jumlah oksigen yang diperlukan lah? Right, so semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. So, semakin tinggi BOD, semakin banyak mikroorganisma, maksudnya sampel air itu bersih ke tak bersih? Alright. So, tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampur dengan sampel air tersebut. Maksudnya, kalau kita nak test air itu bersih ke tak bersih, pencemaran berlaku ke tidak berlaku, kita ambil sampel air itu dan kita masukkan larutan metilina biru. So, dah masuk tu kita tengok berapakah masa yang diambil untuk warna biru tu hilang ataupun luntur. Right? So, apabila larutan metilina biru dimasukkan ke dalam sesuatu sampel air yang tercemar, yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah, masih ingat tadi, kalau sampel air yang tercemar banyak oksigen, kandungan bukan banyak oksigen. Kalau banyak mikroorganisma, oksigen dia kurang. So, warna biru larutan metilina biru akan luntur dengan cepat. So, maksudnya kalau air itu tercemar, oksigen dia rendah, so dia akan tukar warna biru menjadi luntur tu lebih cepat. Okay? So, semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur. Okay? So, yang ini bergantung kepada berapa cepat warna biru itu luntur. Kalau cepat, air itu cemar. Kalau lambat, air itu bersih. Okay. Kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. So, kalau katakanlah air itu kita dah tahu dah dia tercemar, so macam mana kita nak merawat ataupun membaik pulih ataupun membersihkan kawasan air tersebut? Okay, kita tengok. Penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. So, effective microorganism ataupun short form dia EM. So, berbola lumpur lah, dia macam satu biji bola lumpur kita buang dalam air tersebut. So, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan teknologi hijau. So, teknologi hijau maksudnya teknologi yang bagus untuk persekitaran, merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Alright, so berlaku di Pulau Pinang juga. Okay. Antara kaedah teknologi hijau yang digunakan ialah merawat air sungai yang tercemar di Malaysia, termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun EM. Alright, so apa tu mikroorganisma yang efektif ataupun EM? Right, so dalam tu ada bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei, bakteria fotosintetik seperti Rhodopseudomonas asparagulus. Okay, so susah nak bacanya. Yeast, Saccharomyces cerevisiae. So dalam mikroorganisma efektif tu kita bubuh bakteria asid laktik, bakteria fotosintetik, dan satu lagi yeast. 3 jenis mikroorganisma kita gaul, kita masukkan dalam lumpur, kita buang ke dalam sungai yang tercemar. So, bakteria asid laktik ni, right? So, Lactobacillus casei merawat sisa kumbahan,
menyingkirkan bau busuk air. Itu sebab kalau kawasan itu tercemar, air itu tercemar, parit itu tercemar, sungai tercemar, dia akan berbau busuk. So apa kita buat? Kita buanglah bakteria ni ke dalamnya. Sebab yang ni akan menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan perebutan bahan organik. So supaya bahan-bahan organik, maksudnya sisa-sisa kumbahan akan cepat reput. Yang ni yang pertama. Bakteria yang kedua, ni hilang A tu, bakteria sintetik. B besar. Bakteria sintetik. Fotosintetik seperti Rhodopseudomonas palustris. Okay, alright. So kita tengok bakteria fotosintesis lah, menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Maksudnya dia menyediakan makanan untuk tumbuhan dan haiwan akuatik dalam sungai ataupun parit itu. Seterusnya yeast pula. Yeast menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okey ya. So kita bubuh tiga benda tersebut. Okey, last kali bahagian 3.3, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Cikgu rasa anda pernah dengar istilah kedua-dua istilah berikut. Kita hanya akan refresh sikit sahaja. Kita tengok. Kita ada teknologi emisi negatif. Term yang baharu ataupun dia punya istilah yang baharu sini. So, teknologi emisi negatif merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. So, kenapa kita nak buang karbon dioksida dalam atmosfera? Sebab gas karbon dioksida itu akan menyebabkan global warming, iaitu pemanasan global, dan juga menyebabkan kesan rumah hijau. So, suhu bumi akan semakin lama semakin panas kalaulah karbon dioksida semakin banyak. Kita tengok. Salah satu cara adalah dengan menggunakan mikroalga. Mikro tu kecil. Alga dah kecil. Mikro lagi kecil lah. So, maksudnya alga yang kecil-kecil tu. So, mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marine daripada laut, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. So, maksudnya dia bagus. Okay. Right, so tadi berbalik kata tadi, so alga ni dia akan tumbuhan kan, dia akan gunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Seterusnya dia akan buanglah karbon dioksida dalam udara. Dia akan hasilkan oksigen untuk manusia juga. Okey? Alright. Kita tengok peranan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Right? So yang ni PBB lah. Apa yang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni memainkan peranan secara efektif untuk menangani isu alam sekitar pada peringkat global. Bukan Malaysia saja, pada peringkat global. Right. So PBB ni meningkatkan kerjasama negara-negara di seluruh dunia untuk menangani isu alam sekitar global. Kita tengok apakah isu-isu di sini. Alright. So langkah-langkah dia mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa yang ditandatangani oleh masyarakat global. So maksudnya macam satu platform lah untuk semua negara bersatu untuk menangani masalah perubahan iklim. Yang kedua, menjamin bekalan air minuman yang bersih dan cukup, melindungi lapisan ozon. Sebab dunia ni satu dunia punya. So lapisan ozon pun bumi punya. So kita kena melindungilah lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan klorofluorokarbon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Yang keempat, mengharamkan penggunaan bahan kimia toksik seperti pestisid, DDT. Pestisid ini adalah racun serangga jenis DDT lah. Okey? Alright.
So, persidangan dan perjanjian antarabangsa yang dianjurkan oleh PBB untuk menggalakkan kerjasama dan usaha bersama negara-negara di seluruh dunia termasuklah apakah jenis persidangan dia. So, kita ada persidangan Rio Conference ataupun United Nations Conference on Environment and Development pada tahun 1992 untuk menangani isu alam sekitar secara global. Protokol Kyoto pada tahun 97 untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Perjanjian Paris pada tahun 2016 untuk mengurangkan kandungan dan pembebasan gas rumah hijau dan menghadkan kenaikan suhu global sebanyak 1.5 darjah Celsius. Okay? Right. Itu saja. Right. So, kita dah habis dah bab ketiga. So, rasa macam singkat saja kan? Right, seperti biasa, cikgu akan muatkan latihan dalam grup WhatsApp. So, cikgu harap anda buat. Okay, lepas tu buatlah revision yang sepatutnya. Right, so itu sahaja setakat hari ini. So, kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi yang lain. Right, so thank you very much. Bye-bye.